Assalamualaikum dan salam hormat. Kita bertemu lagi dalam Sukan Plus edisi Close Up. Adil rasanya saya katakan hoki sebagai sukan nombor 3 rakyat Malaysia selepas bola sepak dan badminton. Minggu ini kami bawakan tetamu yang cukup istimewa dalam bulan kemerdekaan ini khususnya, watak yang juga penggerak kepada sukan stick dan bola ini di Malaysia. Mungkin ramai yang dah boleh agak siapa orangnya. Saya perkenalkan Presiden Konfederasi Hoki Malaysia KHM, Datuk Seri Subhan Kamal. Selamat datang ke Bernama TV, Ayahanda Speedy Tigers. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, baik Datuk. Setuju atau tidak hoki sukan nombor 3 negara? Setuju dengan tidak. Sebenarnya kalau ikut prestasi pencapaian sukan hoki ini, kita dah duduki tempat ke-9 untuk lelaki di dunia, dan pasukan remaja lelaki nombor 8 dunia, dan wanita pula menduduki tangga ke-19 dunia. Jadi dari segi prestasi pencapaian, kalau nak katakan kita sukan nombor 3 tu saya rasa memang tak adil lah. Tapi apakan daya, mengikut peminat, lebih ramai tumpu pada sukan bola sepak dan badminton mungkin. Dan ini bukan sahaja di Malaysia tapi di semua negara di dunia ni lah ya. Tapi apapun, bagi saya matlamat, usaha saya adalah untuk memastikan bahawa sukan hoki ini akan juga sampai ke tahap nombor 1 di Malaysia ini sebagai sukan yang dikenali sebagai sukan nombor 1 Malaysia. Kerana itulah saya sedang bergiat usaha dengan gigih untuk menganjurkan banyak kejohanan dan aktiviti melibatkan kejohanan-kejohanan berprestasi tinggi diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia, ataupun di mana-mana negeri di Malaysia ini. Okey Datuk, saya rasa belum terlambat saya untuk kami rakamkan ucapan tahniah atas kejayaan skot hoki 5 sebelah wanita negara layak secara merit ke Piala Dunia di Oman. Mungkin nak kongsi sedikit perasaan Datuk. Alhamdulillah, kerana hoki ni, Malaysia ni kita lebih tumpu pada hoki turf ataupun hoki padang. Kerana itu kita punya bajet peruntukan memang diperlukan banyak. Walaupun MSN membantu kami, tapi memang tak cukup. Kita kena cari dana dengan sendiri, dan alhamdulillah Tenaga Nasional Berhad adalah salah satu syarikat yang benar-benar membantu kemajuan sukan hoki di negara ini. Jadi dalam tu juga sekarang ni tumpuan telah pun diberikan oleh hoki dunia kepada hoki indoor dan juga pada hoki fives, iaitu satu benda yang baru. Tapi oleh kerana kekangan kewangan, maka kita tidak begitu tumpu pada indoor dan hoki fives. Tapi macam saya kata, kerana permintaan tu cukup banyak di peringkat akar umbi, maka kali ini kita pun telah buat keputusan untuk menghantar satu pasukan yang kuat juga untuk mengambil bahagian dalam sukan Asia Cup hoki indoor yang diadakan, tak silap saya, tahun lepas di Bangkok. Dan kita pun tidak sangka kerana persiapan pun kurang, tapi kita telah pun berjaya menjadi johan buat kali pertama dalam kejohanan ini dalam sejarah. Kita menjadi johan setelah menundukkan pasukan Iran yang saya rasa adalah pasukan nombor 3 dunia sekarang ni ranking. Dan setelah itu kami pun merasakan bahawa terpaksalah kami pun memberi tumpuan kerana nampaknya sukan indoor ni pun ada bakat-bakat anak-anak kita dapat mempamerkan persembahan baik dan mampu untuk menjadi juara dunia pun. Dan sekarang ni pula hoki five, satu perkara yang baru yang telah pun diperkenalkan oleh FIH, iaitu Badan Induk Sukan Hoki Dunia. Dan julung-julung kalinya diadakan pertandingan Asia Cup hoki five sebagai prakelayakan kepada Piala Dunia yang akan diadakan di Muscat, Oman pada Januari tahun depan. Maka oleh kerana permintaan ada di peringkat akar umbi dan KHM pun ada jawatankuasa hoki fives, maka kita pun merasakan walaupun kekangan kewangan tu ada, tapi kita hantar juga dengan wang ringgit kita sendirilah. Persiapan tak lama, hanya sebulan sahaja, tapi kita hantar juga mereka mengambil bahagian di Oman. Untuk layak ke Piala Dunia tu, adakah berada dalam sasaran KHM sebenarnya? Tidak sebenarnya. Walaupun kita tahu memang anak-anak kita pandai main hoki, tapi hoki five adalah satu perkara yang baru. Negara-negara lain yang tidak hebat dalam hoki padang, contoh Thailand, contoh Indonesia, mereka memberikan lebih tumpuan pada hoki-hoki lain selain daripada hoki padang.
kerana mereka merasakan hoki padang ni Malaysia dah meninggalkan mereka cukup jauh lah. Tapi kita pun oleh kerana permintaan ada, maka saya pun buat keputusan bersama dengan jawatankuasa KHM untuk menghantar juga. Tapi memang bagi saya pun menjadi kejutan kerana walaupun persiapan tak ada, kekangan kewangan, tapi masih lagi kita mampu menduduki peringkat gangsa dan top 3 dalam kejuaraan Asia Cup ni secara merit melayak kepada Piala Dunia. Ia agak baru untuk kita orang juga sebenarnya. Macam mana format permainan sebenarnya? Hoki 5 ni lebih macam main atas padang juga, turf. Tapi padang dia adalah lebih kecil dan dia syarat-syarat dia pun berbeza sikit. Tetapi mereka melibatkan 5 orang lah. Jadi permainan ni agak rancak, laju. Dan saya rasa ini adalah satu perkara yang baru tapi bagus kerana dia akan lebih menarik minat kepada remaja lah untuk melibatkan diri dalam sukan hoki. Okey. Baik Datuk, juga masih merah orang cakap dengan kejayaan mencipta sejarah muncul naib juara trofi juara-juara Asia di Chennai, India 3 minggu lepas. Saya kata kita patut jadi juara sebenarnya Datuk. Kalau ikut kita dah leading 3-1. Ya, betul. Pada perlawanan pertama kita main dalam round robin tu kita kalah 5-0 Maka saya pun merasakan adalah sukar. Bukan tak yakin, tapi saya rasa bermain dengan India ni di tempatnya sendiri memang amat sukar. Tapi ialah kita telah mendahului 3-1 dan fourth quarter tu kita telah buat sedikit kesilapan dan kita pun telah kalah dengan 4-3, which is a respectable figure lah bagi saya, skor yang memang saya rasa amat membanggakan. Dan saya merasakan di sebalik apa yang berlaku ada hikmahnya. Kerana bagi saya elok mereka peak dalam Sukan Asia akan datang bulan depan, bermain di China. Saya pun rasa-rasanya Malaysia akan bertemu India juga dalam perlawanan akhir. Dan insyaAllah di tempat luar daripada India mungkin kita lebih neutral dan kita dapat mempamerkan dan dapat bersaing dengan India dan pastikan kita untuk mendapat peringkat emas. Satu petanda positif untuk menuju Sukan Asia tu Datuk. Ya, betul. Bagi saya, saya menaruh harapan penuh kepada Coach Arul Sarvaraj dengan Datuk Birnawan Nawawi sebagai pengurus. Mereka ni adalah semua bekas-bekas pemain dan hari ini kalau kita lihat dari segi barisan kejurulatihan yang ada di KHM ni ataupun pasukan kebangsaan ni maupun lelaki ataupun wanita, remaja dan sebagainya, kebanyakan coaches ataupun kesemualah coaches adalah bekas-bekas pemain negara. Mereka lebih faham, mereka tahu apa yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah diletakkan oleh KHM. Dan saya melihat cara Coach Arul membimbing pasukan ini berlainan sedikit. Walaupun beliau bukan coach foreigner, tapi saya cukup yakin dan menaruh harapan pada Coach Arul ni kerana salah satu syarat yang beliau letak pada pemain adalah mereka sendiri perlu bimbing diri mereka. Mereka kena letakkan target sendiri. Mereka kena ada winning mentality. Mereka perlu ada keyakinan diri. Jadi inilah nilai-nilai yang diterapkan dan confidence level tu kena tinggi lah. Kerana saya nampak Malaysia ni, kita boleh bersaing dengan mana-mana pasukan hoki dunia. Hanya mentality lah ataupun mental strength menjadi satu kelemahan yang perlu kita perbaiki. Dan Alhamdulillah saya nampak dengan adanya formula-formula yang dibawakan oleh Coach Arul dengan Datuk Mirawan ini, insyaAllah saya cukup yakin bahawa hoki Malaysia ni akan menuju banyak lagi kejayaan dalam masa akan datang. Datuk, kita sebenarnya nak fokus kepada kejohanan hoki Piala Dunia Remaja Malaysia. Jadi tuan rumah buat kali keempat. Jadi berbaki kurang beberapa bulan saja lagi. Bagaimana persediaan penganjuran ini? Macam saya sebut tadi tu, salah satu perkara ataupun aspek yang saya nak menitik beratkan adalah untuk mempopularasikan atau popularkan sukan hoki di negara kita. Macam tadi kan kita sebut sukan hoki dipandang atau melihat sebagai sukan nombor 3 di Malaysia ini. Betul, tapi saya juga rasa dari segi pencapaian kita lebih tinggi daripada sukan-sukan lain. Jadi untuk menarik minat lebih ramai penyokong dan rakyat Malaysia untuk datang menghayati sukan hoki ini, saya terpaksa menganjurkan banyak kejohanan. Dan salah satu kejohanan yang saya menganjurkan ataupun kita menganjurkan adalah sukan iaitu kejohanan Piala Dunia Remaja 2023 di Kuala Lumpur, Malaysia daripada 5 Disember hingga ke 16 Disember. Ya. Ini salah satu cara untuk saya nak memperkenalkan the world hockey ataupun the best hockey players, the future hockey players of the world kepada semua rakyat Malaysia supaya ini akan sekaligus menarik minat lebih ramai anak-anak muda kita untuk berkecimpung dalam sukan hoki. Pada masa sama, kerja penambahbaikan bermula September ini seusai Liga Hoki Tempatan tamat.
Tapi persoalan saya di sini, sempat ke Datuk nak selesai semua tersebut, Datuk? InsyaAllah segala perancangan dan work in progress tu mengikut masa yang telah ditetapkan. Dan alhamdulillah kita mendapat sokongan penuh daripada KBS, khususnya Menteri YB Hanayo. Kita juga mendapat sokongan padu daripada PSM, Perbadanan Stadium Malaysia, dan juga kita pun sekarang ni giat untuk mencari sponsor-sponsor lah, ya. Alhamdulillah work on course. InsyaAllah kita cukup yakin bahawa datangnya ataupun sampainya 5 hari bulan Disember, insyaAllah semuanya akan berjalan dengan lancar. Yang sekarang ni pasukan remaja kita jugalah, sekarang ni mereka sedang menjelajah Eropah. Tak silap saya hari ini mereka akan bermain dengan pasukan Perancis remaja. Ini adalah proses memberi pendedahan pada pasukan remaja. Kerana kena ingat, pasukan remaja ni adalah baru. Mereka tak ada experience di belakang mereka. Banyak budak-budak yang kita ambil daripada Sukan Sukma, ya. Jadi saya pun rasa Sukan Sukma ni adalah satu perkara yang baik. Kerana bagi KHM, kita menggunakan Sukma ni sebagai satu platform. Bukan cari sekolah-sekolah, tapi Sukan Sukma ni juga satu platform kita untuk menarik bakat, mencongkil bakat, dan kerja kita adalah untuk mengilap mereka supaya mereka ni akan jadi bakal pemain-pemain kebangsaan yang hebat yang akan mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Datuk bercakap tentang sponsorship, penajaan. Ini antara cabaran mana-mana sukan pun pasca COVID-19. So bagaimana daripada prinsip penajaan untuk tujuan ini, Datuk? Pandangan peribadi saya lah, kerana saya pun tahu bahawa memang melibatkan diri dalam sukan di Malaysia. Masalah di Malaysia ini, saya harap kritikan ini kritikan membina, positive criticism. Bagi saya, kita selalu meletakkan target nak menjadi juara dunia, juara Olimpik dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak serius, pihak kerajaan untuk memperuntukkan dana kepada persatuan-persatuan, maka mustahil, kerana perancangan ini tidak boleh dilakukan dalam jangka masa setahun. Dia mengambil masa yang cukup lama, at least 4-5 years to produce one Olympic gold medalist champion. Jadi sekarang ni masalah besar persatuan-persatuan sukan di Malaysia ini, mereka terpaksa bergerak dengan sendirilah, ya. Walaupun saya memang mengakui, ya, bahawa Majlis Sukan Negara melalui KBS banyak membantu sukan hoki, kerana bukan semua tetapi memang banyak membantu. Tetapi masalahnya tidak cukup kerana apabila sekarang ni sukan dah jadi very technical, macam Coach Arul, dia perlukan sport science, dia perlukan the best physio, the best mesua, makanan nutritionist kena baik, psychologist kena ada. Jadi ini semua adalah kos, ya, yang perlu kita tampung, dan ini bukan murah. Oleh kerana itulah bagi saya terpaksa kita gigih jugalah sambil kita nak pastikan pasukan berjaya memenangi kejuaraan, berada dalam tahap yang amat tinggi. Tapi dalam itu juga salah satu pening-paling yang besar untuk Presiden-Presiden Persatuan di Malaysia ini adalah untuk mencari dana. Kerana tak ada dana, kerja tak jalan. Dan tak ada dana, kita tak dapat memberikan pendedahan yang secukupnya untuk pemain-pemain ini untuk mendapat pengalaman. Pasal hoki ni kita dah bermain di peringkat dunia, dan contoh sekarang ni pasukan remaja dunia pun bila menjelajah Eropah bukan murah, semua duit. Semua duit. Dan duduk di Europe ni bukan tinggi, bukan murah, memang tinggi. Inilah satu sebab kenapa kita a bit behind India. Kerana India ni satu population dia banyak, ya. Dia punya rakyatnya terlalu ramai, dan bagi mereka ini adalah satu cara keluar daripada kemiskinan, a way out of poverty. Kerana itu mereka akan buat apa sahaja untuk menjadi pemain-pemain hoki negara ataupun sukan-sukan lain di India ni, kerana mereka dibayar gaji yang lumayan. Dan India ni sekarang ni dia mempunyai penaja-penaja hebat, dan kerajaan dia sendiri pun memperuntukkan banyak. Kalau tak silap saya, equivalent to Malaysia ringgit, 50 juta daripada kerajaan itu sendiri diperuntukkan untuk pasukan lelaki India sahaja. Kerana itu mereka dapat mengambil bahagian dalam banyak pertandingan dan dapat mengambil bahagian dalam World League. Dan mereka dapat menempatkan diri mereka di Eropah selama 2 bulan. Kita pergi seminggu pun dah 500 ribu. Kalau duduk 2 bulan memang saya rasa makan belanja berjuta. Kerana itu sekarang ni kita tak mampu.
Kalau kita ada peruntukan lebih, pasti saya yakin pasukan Malaysia ni bukan sahaja duduki tangga 9, tapi mesti untuk duduk dalam tangga 5 terbaik pun boleh. Tapi it's all about money. We need funds. Hoki sendiri di India adalah antara sukan yang popular. Nombor 2 lah selepas kriket dan sebagainya. Sebenarnya dia adalah sukan resmi India. Tapi dari segi popular, memang kriket lah. Ya. Jadi itulah betapa pentingnya kita posisikan sukan hoki untuk berada nombor 1 di hati rakyat Malaysia. Betul tak? Betul, memang betul. Tapi ialah macam saya kata, apabila sukan hoki ni dah menjadi satu sukan yang dilihat sebagai sukan elit juga, kerana sekarang ni nak beli kayu hoki pun bukan murah. Dah makan belanja dekat beribu ringgit dah. Kemudian bermain pula, kita punya pemikiran kita akan perlu bermain di AstroTurf sahaja, dan untuk sekolah-sekolah untuk menempah padang turf ni bukan murah, mahal, dan sekolah tak mampu. Kerana itulah saya rasa sukan hoki melalui Hoki 5 ni adalah amat terbaik, kerana saya nak buktikan bahawa sukan hoki tak perlu kita bermain atas AstroTurf. Walaupun ialah competition padang tu AstroTurf, tapi saya rasa boleh juga dimain di padang biasa, padang rumput. Hoki 5 ni saya bayangkan macam futsal untuk bola sepak. Lebih kurang. Ya. Kerana futsal ni saya kira lebih pada hoki indoor hoki. Tapi ini juga ya boleh dikira sebagai satu sukan yang laju dan mungkin juga boleh menarik minat lebih ramai anak-anak muda untuk mengambil bahagian ataupun berkecimpung dalam sukan hoki. Okay, Datuk, kita berbalik kepada kejohanan hoki Piala Dunia Remaja. Izinkan saya memetik kenyataan Menteri Belia dan Sukan Han Ayuh pada 24 Jun lalu. Berkata penganjuran kejohanan ini dilihat mampu melonjakkan ekonomi negara. Tapi cara bagaimana, Datuk? Boleh jelaskan, Datuk? Saya rasa kerana apabila termasuk Malaysia 16 pasukan akan datang ke Kuala Lumpur, Malaysia, mereka duduk di sini hampir 2 minggu. Ialah dari segi pembayaran, penempahan hotel, dan juga perbelanjaan dan sebagainya, itu juga akan generate more income for the country lah. Dan kalau kita dapat mampu menganjurkan banyak lagi kejohanan sebegini rupa, insya-Allah dia juga akan menjadi satu catalyst untuk memastikan lebih ramai pelancong juga akan datang ke Malaysia. Dengan adanya Piala Dunia di Malaysia ataupun mana-mana kejohanan di Malaysia, kita akan memperkenalkan Malaysia ke dunia. The whole world will be watching. Kerana semua matches akan ditayangkan secara langsung ke seluruh dunia. Dan masa itulah kita juga akan dapat memperkenalkan tentang indahnya Malaysia, datang ke Malaysia. Dan ini sekaligus juga akan mempromosikan pelancongan di Malaysia ini. Jadi bagi saya itu satu kenyataan yang amat betul oleh Yang Berhormat Menteri. Kerana ini juga adalah, walaupun tak besar, tetapi pastinya dia akan dapat menjadi salah satu penggerak untuk memperkenalkan Malaysia dan juga menarik lebih ramai pelancong untuk datang ke Malaysia dan mempromosikan dan untuk meningkatkan ekonomi negara. Sukan pelancongan itu. Betul. Okey, berkenaan dengan venue pula. Saya dengar ada satu tempat je lepas ni yang akan menganjurkan. Kat mana tu, Datuk? Mungkin di Stadium Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Sebenarnya perancangan saya ataupun KHM untuk membawa sukan ni kepada negeri-negeri lain, contoh di Perak ataupun di Kuantan, tapi ini adalah keputusan yang telah ditetapkan oleh FIH, iaitu Badan Induk Dunia. Mereka mengatakan tidak boleh, hanya boleh perlu dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia. Ini adalah kerana logistik yang mereka rasa mungkin akan menyukarkan dari segi penganjuran. Saya rasa lebih baik pun untuk pasukan tidak bergerak secara ya. Dan saya pun telah buat keputusan untuk kita menempatkan pemain-pemain yang datang ni, iaitu the guest daripada luar negara ataupun visiting teams yang telah qualify ni, 15 pasukan ini di Putrajaya. Kerana saya juga nak memperkenalkan Putrajaya kepada dunia. Okay, nice. So kerana itulah kita juga sedang bekerjasama dengan Perbadanan Putrajaya, iaitu Presiden Datuk Fadlun, untuk memastikan bagaimana kita akan memperkenalkan Putrajaya kepada dunia. Because saya rasa Putrajaya adalah satu tempat yang amat strategik. Kita pergi Putrajaya, kita nampak dia adalah macam sport city jugalah. Kita dah ada bangunan AFF kat situ, AFC pun akan bina satu stadium di situ, FM pun akan pindah ke situ. Jadi apa salahnya kalau kita cuba cari jalan bagaimana kita boleh membina satu stadium di Putrajaya pun. Dan salah satu
cara adalah untuk menarik minat penduduk Putrajaya dan mungkin lepas ni pihak Putrajaya pun akan fikirkan supaya membina satu stadium hoki ataupun indoor di situ. Dan bagi saya Putrajaya is the best place for us to introduce sports, khususnya sukan hoki ini lah. Putrajaya Bukit Jalil boleh elak jam juga Datuk. Betul. Daripada kita letak player-player dekat KL semua. Betul. Okey, dari segi promosi, apa perkembangan Datuk? Aktiviti sampingan ke, ada usaha untuk menarik lebih ramai rakyat Malaysia? Macam dengan kejohanan? Ya, kita akan adakan banyak aktiviti-aktiviti untuk mempromosikan sukan ini. Baru-baru ini kita mengadakan promosi bersama dengan Bank Islam di shopping kompleks mall. InsyaAllah bulan 10 ni ada satu lagi aktiviti yang kita berkenalkan bersama dengan Bank Islam. Kemudian kita juga telah berbincang dengan Perbadanan Stadium Malaysia untuk mengadakan street hockey di Putrajaya, di mana kita akan memperkenalkan sukan hoki ini kepada banyak penduduk di situ. Mungkin kita ada macam carnival lah, ada lucky draw dan sebagainya. So ini juga akan menarik minat lebih ramai penduduk ataupun peminat sukan hoki bukan saja Putrajaya di Klang Valley inilah ya. Dan kita juga akan mengadakan promosi-promosi negeri-negeri lain ya. Yang pentingnya kita nak pastikan bahawa lebih ramai orang akan datang berkunjung ke Stadium Bukit Jalil pada 5 Disember sehingga 16 Disember untuk menyaksikan the top future players of the world bermain di Kuala Lumpur dalam kejohanan Piala Dunia Remaja 2023. Datuk, prestige itu satu hal. Prestasi juga kita kena jaga. Dalam kita menganjurkan sebagai tuan rumah, kita ada satu bebanan lebih sikit lah, Datuk. Malaysia diundi laluan getir bersama juara bertahan Argentina, diikuti juara 1997 Australia dan Chile. Adakah yang Tigers berpeluang untuk sekurang-kurangnya layak ke pusingan skuad akhir? Ya, sebenarnya bagi saya winning is not everything. Tetapi bila Malaysia ni ialah penyokong kita ya, dan netizen ni memang expectation terlalu tinggi. Bagi saya sebagai Presiden KHM memang kita tidak akan tidak akan menghampakan penyokong. Tapi bagi saya lebih than winning is about the sport ya, kerana sukan ni dapat menyatu padukan rakyat. Sports unites people walaupun kita berbeza agama, bangsa dan sebagainya, tapi saya rasa sukan ni perlu digunakan sebagai satu penggerak untuk menyatu padukan rakyat di Malaysia. Apatah lagi sesuai dalam intipati kita nak merdeka tu. Ya, apatah lagi sekarang ni kan kita nak supaya rakyat kena satu padu. Jadi bagi saya bila menganjurkan kejohanan sebegini rupa, kita nak pastikan bahawa pasukan kita juga akan bermain dengan baik ya. Walaupun apabila dah sampai ke tahap Piala Dunia ni bukan susah ya, kerana kena ingat Piala Dunia ni top teams dunia yang akan datang, juara Eropah, juara Afrika, juara Latin America dan sebagainya. Jadi bukan mudah lah. Tapi apapun kita akan cuba berikan terbaik. Walaupun macam disebut tadi, kita duduk dalam kumpulan yang memang sukar. Kita ada Australia, kita ada Argentina, juara bertahan, kemudian kita ada Chile ya. Tapi kalau kita pergi ke grup lain pun sama juga. Sama je. Dia ada Belgium, dia untuk jadi yang terkuat perlu bertemu yang terkuat jugalah. Hanya kita berdoa dan saya cukup yakin bahawa insya-Allah kita akan cuba melahirkan pusingan kedua. Selepas pusingan kedua kita pun tak tahulah siapa akan menjadi lawan kita. Kalau lawan dengan tim Germany dan sebagainya memang sukar, tapi oleh kerana kita bermain di tempat kita sendiri, saya cukup berharaplah bahawa pemain-pemain akan sepatutnya menjadi advantage itu yang lebih. Kadang dalam sukan ni kadang bermain di tempat sendiri pun susah. Bagi saya personally setelah menerajui banyak sukan, tambah lagi pernah jadi pengurus pasukan bola dan sebagainya, saya rasa sebenarnya disadvantage bermain di negara sendiri ya. Kalau kita keluar bermain, pressure kurang. Tapi oleh kerana macam saya kata, saya nak promosikan, nak pastikan bahawa lebih ramai orang minat pada sukan hoki ini, kerana itulah sebab utama saya buat keputusan untuk menganjurkan Piala Dunia di Malaysia setelah hampir 20 tahun yang kita menganjurkan di sini. Okey Datuk, sedikit tentang skuad utama, skuad kebangsaan kita. Bila bercakap tentang Olimpik sudah pasti berkait dengan Road to Gold RTG. Setakat ini sejauh mana diumumkan dalam dalam program tersebut, sejauh mana ia membantu skuad negara tu? Dia banyak membantu. Kerana walaupun ada juga pertikaian bahawa kenapa hoki kerana disebut Road to Gold, maksudnya nak menang gol lah. Dan saya bukan negatif, saya cakap terus terang ya. Tak ada berlapik. Memang kita tak akan menang gol dalam Olimpik. Bukan saya negatif, tapi akan. Realistik.
bukan sekarang. One day. Yang penting kita nak layakkan ke Olimpik. Itu yang paling penting. Tapi apabila YB Menteri dengan Jawatankuasa RTG telah buat keputusan untuk masukkan hoki juga dalam program tu, ini adalah sebagai memberikan satu semangat kepada pemain untuk bermain dengan lebih gigih. Dan perkara itu pun tak lama, hanya beberapa bulan saja. Dan mereka mendapat ibuhan sebanyak 3,000. Itu saja, tambahan duit 3,000 untuk memberikan moral booster lah supaya pemain-pemain ini merasakan diri mereka dihargai. Dan saya rasa itu adalah satu langkah yang amat baik, dan saya nampak bahawa pemain-pemain ini cukup menghargai apa yang telah dilakukan kerajaan. So ini adalah satu perkara yang positif, dan saya haraplah ini juga akan dapat membantu mental strength pemain, moral booster untuk mereka lebih gigih dan lebih committed untuk pastikan kita layakkan sukan Olimpik. Baik, Datuk Seri, conclusion seminit. Apa harapan Datuk Seri untuk sukan hoki di Malaysia? Bagi saya berharap penyokong-penyokong sukan hoki dan rakyat Malaysia faham bahawa pasukan hoki negara adalah dalam tahap yang cukup baik. Yang hanya kita kurang sekarang ni adalah sokongan daripada rakyat. Pandangan dan kritisism membina tu alhamdulillah. Tapi kena realistik juga, jangan kita terlalu menitik beratkan kena menang semua kejohanan. Tidak. Yang pentingnya kemenangan tu akan datang. Yang pentingnya mereka perlu diberi masa. Dan anak-anak muda ni, pemain-pemain kita, biar lelaki ataupun wanita, mereka berlatih dengan sungguh-sungguh. Mereka berkorban segala-galanya. Tak ada masa dengan keluarga, tak ada masa dengan kerja-kerja mereka nak buat. Hanya pagi, petang, siang, training, itu sahaja. Banyak pengorbanan yang dilalui oleh mereka. Jadi saya rasa perlu kita juga sebagai penyokong dan juga rakyat Malaysia berikan lebih banyak support pada anak-anak muda kita. InsyaAllah kalau dengan adanya tambahan sokongan daripada rakyat ataupun penyokong sukan hoki ini, saya cukup yakin bahawa pasukan hoki negara ini akan menjadi satu pasukan yang akan disegani oleh semua pasukan dunia, dan insyaAllah kita akan lebih maju, dan ini juga akan menjadikan Malaysia terkenal dengan sukan hoki di persada dunia. InsyaAllah. Baik, itu saja perkongsian menarik bersama Presiden Konfederasi Hoki Malaysia, Datuk Seri Subhan Kamal, dalam rencana dan susun atur hoki tanah air. Kami warga Sukan Plus mendoakan yang terbaik untuk KHM, hoki negara, dalam misi menjadikan hoki negara untuk masa depan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat. Waalaikumsalam.